Salam Jumaat 30 Disember, minggu terakhir tahun 2022. Tragedi sekelip mata, bah yang melanda meragut nyawa 3 beradik akibat renjatan elektrik. Perkongsian kisah bersama keluarga mereka dan bagaimana mengarungi kisah malang ini. Bagaimana nak buat bajet peribadi tahun baru dan tahu apa itu keperluan dan kehendak? Kupasannya dalam Soal Wang bersama pakar ekonomi dan kewangan. Serta setahun lepas kejadian, melawat kembali mangsa banjir di Taman Seri Muda Shah Alam. Apa khabar mereka kini? Itulah dia pembayang pengisian kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Inilah dia MHI bersama Rina dan saya Nas. Dan apa khabar semuanya, kita berada di ambang 2023, satu hari lagi. Macam mana Rina? Dah bersedia untuk 2023? Alhamdulillah, insya-Allah kita semua kena bersedia untuk kita teruskan melangkah kaki untuk tahun baru ini, dan pastinya juga saya percaya ada dalam kalangan kita yang meniti hari-hari yang cukup indah lah sepanjang 2022. Walaupun ada ujian, ada cabarannya, tetapi harus kita teruskan dan kita tutup tirai 2022 ini dengan cemerlang dan penuh bersemangat, insya-Allah. Kekal positif, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita mulakan dengan sudut cuaca ya. Wah, kita masih berada di musim tengkujuh dan alhamdulillah pada pagi ini nampaknya semuanya terang benderang kalau kita lihat ya. Di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu semuanya kelihatan matahari terang benderang, kecuali di kawasan utara Semenanjung, Alostan nampaknya hujan pagi sampai ke malam, dan juga di kawasan Bayan Lepas kalau tak salah saya di Penang. Orang Penang minta maaf kalau nak balik Penang ni hujan petang malam. Kena hati-hatilah ya. Dan kita juga memberikan amaran hujan lebat untuk penduduk-penduduk Sarawak, terutamanya di Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Itu saja laporan kita pada pagi ini. Okey, ini berkaitan dengan cuaca dan pastinya juga penutup tirai 2022 ini kita terpaksa melalui satu lagi berita sedih bagi peminat-peminat sukan bola sepak dunia. Gugurnya seorang bintang yang dikira greatest of all time atau pemain terhebat sepanjang zaman, Pele, atau dikenali sebagai Edson Arantes do Nascimento, telah meninggal dunia pada awal pagi ini ya. Ikon bola sepak Brazil yang dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang zaman dan berpenang Piala Dunia sebanyak 3 kali, meninggal dunia pada usia 82 tahun. Dan kalau kita lihat sendiri kejayaan Pele ini sebenarnya dah pun bermula sejak usia 17 tahun apabila memenangi Piala Dunia menjaringkan 2 gol menentang Sweden. Ini adalah satu sejarah yang telah membuka mata dunia terhadap kehebatan Pele, seorang legenda Brazil ini. Tepat sekali. Dunia pastinya akan meratapi kehilangan seorang bintang. Seperti saya kata, saya meminati bola sepak kerana Pele. Dialah yang menaikkan nama bola sepak di pesada dunia, menjadikan bola sepak itu suatu seni called the game of life. Okey, baiklah. Itu kisah tentang legenda Brazil ini, dan pastinya juga seperti yang kita katalah, bila nak menjengah ke tahun 2023 ini, pasti ada dalam kalangan kita ni Nas dah bersiap sedia. Ada azam, ada iltizamnya. Tahun depan ada yang nak kahwin. Betul. Ada yang dah berfikiran untuk menambah cahaya mata, nak pergi umrah ataupun nak pergi bercuti, nak beli kereta, nak beli rumah dan macam-macam lagi azam yang telah pun diletakkan. Tapi perkara pertama yang perlu anda tahu adalah berkaitan bagaimana sebenarnya kalau nak merealisasikan semua impian ini, kena tahu juga bagaimana nak merangka bajet peribadi. Itulah dia antara topik yang kita akan bentangkan pada hari ini, merangka bajet 2023. Apa yang kita dapat sasarkan, objektif-objektifnya kita sasarkan sejak awal lagi. 2022 kita dah bersedia begitu. InsyaAllah. Okey, itu perbincangan yang kita akan bawakan sekejap sahaja lagi. Bak kata saya tadilah, kita nak tutup 2022 ini dengan penuh rasa keceriaan, dan pastinya juga kita tak boleh nafikan bahawa diri kita, keluarga mahupun rakyat Malaysia sendiri berdepan dengan pelbagai ujian dan dugaan. Contohnya tentang fenomena alam yang berlaku, banjir, ribut dan juga tanah runtuh ini sedikit sebanyak telah mendatangkan kehibaan kepada kita. Namun, apa yang lebih menyedihkan tentang tragedi yang berlaku baru-baru ini di Kelantan sewaktu kejadian banjir, kan Nas? Di sini kita akan bersama sebuah keluarga yang telah melalui suatu tragedi yang amat menyayat hati. Kita saksikan bingkisan ini dahulu. Silakan.
Bagai sudah jatuh ditimpa tangga. Kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini di Tumpat Kelantan bukan sahaja memusnahkan tempat tinggal, malah sehingga ada yang meragut nyawa. 3 beradik maut dipercayai terkena renjatan elektrik di sebuah rumah di Kampung Bendang, Surau Morak, Tumpat. Nasib malang ini menimpa keluarga Muhammad Nazir Mohamad, 67 tahun, yang kehilangan 3 anak perempuannya dalam sekelip mata. Mangsa dikenali sebagai Nurul Syazwani Nazir, 33 tahun, Sakinah, 29 tahun dan Nur Fatihah, 27 tahun, yang maut akibat terkena renjatan elektrik selepas salah seorang daripada mereka memegang tiang garaj di rumah jiran. Mereka selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Morak. Hanya mampu menerima takdir dari Yang Esa, kehilangan ketiga-tiga adik-beradik ini secara serentak adalah antara ujian terbesar dalam hidup keluarga mereka, terutama buat ibu bapa. Semoga Allah Yarhamah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Walaupun tragedi menimpa, keluarga ini tetap tabah dan cekal meneruskan kehidupan, dan insya-Allah perkongsian kita pada pagi ini mungkin akan membawa sedikit barakah atau sedikit pedoman buat para penonton sekalian. Malang semestinya tidak berbau. Dan pastinya kita nak mendengar perkabaran dan juga kita nak mengetahui lebih lanjutlah berkenaan dengan situasi yang berlaku. Orang kata hilang 3 cahaya mata dalam sekelip mata bukan mudah. Mendengarnya pun cukup merasai penderitaan tersebut. Apatah lagi keluarga ini, bagaimana mereka sendiri ini redha dan menerima ketentuan ilahi. InsyaAllah kita bersama dengan Muhammad Aliuddin Muhammad Nazir yang merupakan adik bongsu kepada ketiga-tiga Allah Yarhamah, dan juga ibu bapa mereka. Kita bersama dengan Encik Muhammad Nazir Muhammad dan Puan Zainun Sulaiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kesemuanya di Kelantan tu? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah sarapan ke belum? Itu penting kita tanya. Dah. Okey. Okey, baik. Pertama sekali, kami mewakili keluarga Malaysia hari ini ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga Cik Muhammad Nazir sekeluarga di atas kehilangan 3 cahaya mata baru-baru ini. Dan semestinya kami di Malaysia hari ini juga nakkan sedikit perkongsian untuk sama-sama kita ambil iktibar, berkongsi pengalaman ini, dan kita kalau bolehlah nak dengarkan sedikit pandangan dan juga mungkin kita nak imbas kisah ini semula. Waktu kejadian berlaku, bagaimana agaknya Cik Aliuddin bersama ayah dan ibu mengetahuinya? Boleh tak kita kongsikan sedikit? Keadaannya sewaktu kejadiannya, silakan. Okey. Saya ceritakan keadaan kejadiannya. Baik. Kebiasaannya pada musim tengkujuh macam ni, kakak semua kawasan ni ada banjir lah. Jadi kakak sulung dengan kakak kedua tu, Kak Wani dengan Kak Kinah, dia orang turun nak tengok air kawasan sekeliling ni. Jadi dia orang nak tengok kawasan parit depan rumah kami. Dia orang dah pergi dah melepasi tiang rumah jiran tu. Dia dah lepas. Cuma adik perempuan yang bongsu ni baru nak turun rumah. Mas dia turun, dia lalu dekat tiang tu. Mungkin dalam air tu dah ada arus elektrik. Jadi badan dia tertarik dan terpegang tiang tu. Badannya ditarik, bukan dia pegang sendiri ya? Mungkin badan dia tertarik dengan arus elektrik dalam air tu. Dan apa tu, terus rebah. Dia rebah, macam mana pula dengan 2 lagi kakaknya? Kakak yang kat depan, dia datang, dia toleh belakang, tengok adik dia rebah. Yang sulung ni berlari datang, nak dia kata, "Bapa ni, bangun." Dia kata macam tu. Dia pergi pegang adik, dia pun kena sekali. Cuma yang Sakinah, kakak Sakinah, dia tengok kakak sulung dia dengan adik dia rebah, dia nak masuk rapat.
Okey. Tapi tak sempat nak masuk rapat tu dah kena je. Masya Allah. Okey, baik. Mendengarkan kepada situasi tersebut, boleh tak kami nak tahu waktu kejadian berlaku? Aliuddin, ibu dan ayah waktu itu memang berada di rumah ke atau macam mana? Ayah dengan Umi ada kat rumah. Saya ada kat college. Saya tengah exam masa tu. Allahu Akbar. Jadi sejurus dengan kejadian, macam mana ahli keluarga tahu akan berita atau apa yang terjadi susulan daripada itu? Umi masa tu ada kat rumah. Bila dapat tahu tu, Umi dengan hati, entahlah Umi saya tak tahulah. Ya. Umi pergi tengok anak-anak dia bergelimpangan dekat tiang rumah jiran. Entahlah, saya tak tahulah macam mana perasaan Umi. Baik, Puan Zainul, mungkin boleh kongsikanlah kan, sebab kabarnya Puan ada 8 orang anak, 3 cahaya mata perempuan. Kehilangan 3 tersebut. Bagaimana saat melihat anak-anak waktu kejadian tersebut? Apa agaknya perasaan Puan Zainul? Saya tak nak curuh ke lah dalam perut. Ya. Saya hadapi dengan itulah, saya pergi ni lah. Itu kita saya, Allah saya lagi. Kabarnya salah seorang anak perempuan tersebut sebelum kejadian berlaku sempat buat sarapan ya? Sarapan nasi goreng, cepu. Nak bertanya kepada Encik Muhammad Aliuddin sebagai ayah ya. Macam mana minta maaf Encik Muhammad Nazir kita ya. Apakah perwatakan anak-anak tuan ya? Macam mana perwatakan kakaknya? Adakah mereka manja ataupun memang seorang yang bertanggungjawab seperti kakak Sakinah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nazir bin Muhammad, ayah kepada ketiga-tiga puteri saya. Ya. Begini, pagi tu, selepas sarapan pagi, memang kebiasaannya dia, memang saya masih tenang lah suara dia tu. Ya. Bila masa-masa sebelum tu, masa-masa sebelum berlaku peristiwa tu, dia tanya saya, ayah, nak makan apa? Nurul Salwani tanya. Nak makan otak, nastum ke? Saya berkatalah hari ni makan nastum lah awal ni. Lepas tu begitu juga Sakinah. Sakinah dia tanya sebelah petang hari-hari terdahulu dulu, ayah nak makan apa? Dia kata butir laka ada, caca ada. Yang di bahasa Kelantan ni memang tu makanan macam makanan lain orang dulu-dulu lah. Ya. Lepas tu bagi anak bongsu pula Nur Fatihah tu, masa saya sebelum nak pergi sembahyang maghrib tu, dia tanyalah ayah nak minum apa. Teh panas ke boleh siap buat. Lepas tu dia tanya nak makan, saya pun jawablah bolehlah teh panas pun, tapi kalau ada roti-roti dia sapu kaya tu boleh juga. Jadi suara ni memang terngiang-ngiang di telinga saya. Saya pun tak sangka lah layanan dia di akhir-akhir memang lebih daripada biasa. Rasa mesra, sayang, memang lain daripada biasa lah. Saya tak jangka lah benda ni berlaku. Pada hari berlaku kejadian tu, selepas kami makan pagi lah, nasi goreng, jemput pisang, makan rengek lah. Lepas tu dia pun turunlah daripada rumah tu nak pergi tengok air dekat parit tali air itu dekat ya. Sebelum dia turun tu, Umi sedang tidur. Jadi katanya Sakinah, Allah Umi tidur lah. Tak sabar dia pun turunlah tiga-tiga tu. Turun tiga-tiga tu, bila siapa kat tiang tu, macam tadilah. Macam saya cerita tadi. Jadi dua tu dah lepas sikit daripada tiang tu. Nur Fatihah, dia jalan-jalan berhampiran tiang tu. Tiba-tiba dia nak ubah. Nak ubah tu lah dia gantung pada tiang. Lepas tu bila dia ubah tu, Wani tengok adik ubah ni, dia datanglah tengok. Tia. Panggil lagi, belanja lagi Tia bangun.
Sempat dia pegang kepala. Kita saya tak sakti lah. Sempat dia pegang kepala, dia Allahu Akbar. Dia berubah. Berubah jugalah. Tempat tu. Masa tu Sakinah paling toleh ke belakang ni. Dia tengok kakak dan adik dia berubah. Dia datang nak tolong lah. Sebelum siapa tolong tu, arus elektrik sudah di tempat dia. Dah kena dia berubah. Sebab tu jarak antara dua kakak dengan adik dengan Sakinah agak jauh sedikit. Begitu. Baik. Jadi Encik Muhammad Nazir, kita amat kagum dengan kekuatan anda sekeluarga ya, dan ternyata ketiga-tiga anak Tuan Haji ni memang orang yang baiklah, anak yang taat lah begitu, alhamdulillah. Tapi dalam untuk mengumpul kekuatan untuk meneruskan kehidupan, macam mana dengan sistem sokongan ahli keluarga, jiran-jiran, bagaimana tu? Tak dapat balik kekuatan Alhamdulillah. tu. Alhamdulillah ya. Jiran-jiran tu memang rasa simpati lah. Saya sambung cerita tadi sikit boleh tak? Boleh. Silakan. Begini ya. Bila ketiga-tiga tu rebah, jiran ampunya tiang rumah tu, dia pergilah nak selamat. Dia pergi nak selamat tu, tapi dia juga kena terjahan daripada elektrik. Tapi setempat dia tidak masuk dan berhenti. Mungkin umur tu masih panjang lah dia. Alhamdulillah. Lepas tu, dia kawal budak-budak lain tu nak pergi ke cepat tu. Saya kira budak-budak lain atau orang-orang lain pergi, saya rasa pada atas tu lah, memang juga masih anak saya tu. Tapi bila dengan kawalan jiran saya tu, alhamdulillah selamatlah. Mujurlah tak ada lagi kemalangan jiwa yang berlaku. Bila kita lihat kejadian kerenjatan elektrik ni kan, macam-macam boleh terjadi. Jadi ada sedikit kebaikan di sana, alhamdulillah. Jadi apa iktibar yang ingin Tuan Haji atau mungkin Puan Zainul ingin sampaikan kepada penonton-penonton kita? Kita tahu memang malang ni tak berbau, tapi kalau boleh kita berikan kata-kata semangat ataupun kata-kata nasihat buat mungkin mangsa-mangsa banjir, ia mungkin berlaku lagi. Mungkin ada kata-kata nasihat daripada ahli keluarga. Silakan. Boleh saya bacakan mesej dari sahabat saya. Silakan. Dia datang ziarah dan didapat apa daripada ziarah dia itu. Boleh, silakan. Okey. Katanya, sejujurnya pengugihan almarhumah 3 orang mujahidah bidadari ini memberi kesan yang cukup mendalam, memberi tamparan yang hebat, menyentuh hati, menjentik hati sanubari untuk sentiasa bermuhasabah diri, mengisafi diri, mempertingkatkan lagi amal ibadat. Senang kata, kematian yang menghidupkan hati yang mati, kematian yang menerangi hati yang malap, kematian yang mampu menyucikan hati yang kotor. Sebagai seorang muslimah yang bergelar nama dia, pengugihan mereka benar-benar dicemburui. Pengugihan yang dirindui buat semua umat Islam, menjadi tauladan buat semua umat manusia. Mendengarkan kisah bakti pengorbanan kasih sayang mereka, kerajinan mereka dari kepada umi ayah, sejujurnya mengingatkan dirinya tentang kisah anak-anak perempuan Rasulullah SAW yang setia membantu Rasulullah sehingga akhir hayat baginda. Nasihatnya buat kaum hawa di luar sana, pengugihan mereka dalam keadaan auratnya ditutup sempurna sekaligus membuka mata ini membuktikan bahawa benarlah janji Allah, aurat dijaga, maruah dan kehormatan diri seseorang muslimah itu pasti terpelihara di dunia dan akhirat sana. Masya-Allah. Insya-Allah husnul kami khatimah. juga di Malaysia hari ini mendoakan agar keluarga Cik Muhammad Nazir, Puan Zainul dan Cik Aliuddin terus kuat, terus redha dengan ketentuan yang telah pun ditakdirkan ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendoakan agar ketiga-tiga roh Allah Yarham ditempatkan dalam kalangan para solihin. Terima kasih buat Cik Nazir, Puan Zainul dan Cik Aliuddin atas perkongsian yang sama-sama dapat kita ambil iktibarnya, kita ambil pengalaman dan kita juga mengingatkanlah sesama sendiri tentang situasi yang berlaku ini boleh terjadi kepada sesiapa. Pastikan keselamatan itu sentiasa kita jaga. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri ya. Assalamualaikum.
Dan insya-Allah daripada keluarga MHI dan saya pasti daripada penonton-penonton kita sama-sama menyampaikan ucapan takziah kepada ahli-ahli keluarga yang lain ya. Baik, itu berkenaan dengan mungkinlah satu perkongsian hibah yang dapat kita ambil iktibar dan saya percaya dalam situasi masih lagi berlakunya kejadian banjir dan sebagainya, ingatkan diri dan anak-anak untuk sentiasa menjaga keselamatan. Kalau berlaku banjir di kawasan anda, terus telefon dengan pihak TNB untuk memotong bekalan elektrik. Kita tak mahu lagi peristiwa ini berulang kembali. Saya rasa kira bersyukur bahawa tiada lagi kemalangan jiwa yang berlaku akibat peristiwa tersebut. Baiklah, kita akan rehat seketika dan selepas ini bersama dengan Hazrina Kasim untuk memberitahu atau wawancara macam mana kita nak catu perbelanjaan kita untuk 2023. Selepas ini. Sabar. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya dalam segmen Soal Wang, kita nak memberi fokus terhadap perbincangan merangka bajet peribadi bagi tahun baharu 2023 ini. Banyak sekali mungkin ada impian dan juga azam yang anda sudah atur rencanakan bagi menyusuri tahun 2023. Tetapi apakah keperluan dan kehendak yang perlu anda ketahui? Ini selalu menjadi kemusykilan dalam kalangan kita yang nak dibezakan keperluannya dan juga kehendak. Tetapi jangan risau, kami nak kongsikan tentang pandangan orang ramai. Apa yang mereka faham keperluan dan kehendak ini? Silakan. Keperluan ni benda yang kita kena ada untuk teruskan hidup. Kehendak ni benda yang kita nak tapi tak ada pun kita okey je. Kita boleh je hidup. Rumah, tempat tinggal, pakaian, makanan. Itu memang keperluan asas, kena ada. Bagi saya, keperluan tu adalah macam benda yang memang kita perlu. Maksudnya yang kita tiada tapi kita perlu ada untuk itu. Kalau kehendak pula, benda tu kita sudah ada tapi kita mahu yang lebih lagi. Keperluan macam keperluan kita untuk harian kita. Kalau kehendak ni sesuatu yang luar jangkaan kita, untuk nafsu kita, untuk beli sesuatu yang barang mahal lah. Keperluan benda yang wajib lah setiap bulan. Contoh, pembelajaran dapur, akses internet tapi bukan yang melampau lah. Yang betul-betul untuk keperluan, untuk pekerjaan ke, untuk anak-anak sekolah ke. Keperluan asas macam makan, minum tu standard lah. Bayar duit rumah, duit kereta tu standard. Pada saya kehendak perbelanjaan yang melebihi kemampuan kita. Contoh, handbag baru setiap bulan 2-3 ke, kasut baru ke, tapi tak perlu pun. Dah ada dah kasut yang kita boleh pakai pergi kerja apa semua kan. Pakaian harian tu keperluan lah, tapi dia jadi kehendak bila saya nak branded barang yang mahal-mahal. Sebenarnya tak perlu pun, yang asal boleh pakai je dah okey. Tapi bila dah rasa macam orang tu pakai baju mahal je nama ni, saya pun nak juga, tu dah jadi satu kehendak. Budak sekolah dah nak minta iPhone dekat parents, sedangkan parents diorang tahu tak mampu. So macam benda tu satu kehendak yang kalau boleh generasi sekarang tidak perlulah untuk, sedangkan ada benda mungkin telefon biasa pun function sama je. Cuma sebab nak macam sama level dengan orang lain. Keperluan tu macam contoh, macam baju, kita pakai baju biasa je. Kalau kehendak tu kita nak tengok orang lain pakai baju cantik kan, baju mahal, baju butik. So kita fikir dulu, kita punya poket dulu lah untuk kita beli untuk kehendak tu. Kalau keperluan, kereta jenama biasalah. Kalau kehendak memang of course lah nak yang mewah. Tapi bergantung pada kemampuan lah. Kalau macam contoh lah, memang gaji dia mampu, apa salahnya kalau nak beli satu. Tapi kalau melebihi, beli 2-3 tu dah kira kehendak. Dia kena bergantung juga pada jumlah gaji bulanan yang dia dapat lah. Baik, itu pandangan penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan pemahaman mereka tentang keperluan dan kehendak dalam soal untuk merangka bajet peribadi. Ini antara dua perkara yang pastinya kadang-kadang memberikan keraguan kepada kita yang mana nak didahulukan. Sebab kita tahu keperluan ini memang sememangnya kita nak harus guna setiap hari, ataupun bak kata orang, rumah, pakaian, makanan, ini semua adalah keperluan. Tetapi bila menyentuh tentang soal kehendak, ramai juga yang merasakan kadang-kadang ia boleh jadi
jadi keperluan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk tahun 2023 ini kita nak merangka bajet ini supaya ianya dapat meneruskan kehidupan untuk 365 hari di masa akan datang ini dengan lebih tersusun dan teratur. Untuk itu, kita akan bersama secara dalam talian. Ini dia saya nak perkenalkan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Azira Abdul Aziz, pensyarah kanan, Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan dari Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, Rina? Baik, terima kasih Doktor. Walaupun saya percaya Doktor sibuk ketika ini tapi masih lagi berkesempatan untuk bersama dengan MHI pagi ini bagi kita berkongsi tentang topik merangka bajet peribadi. Doktor, kita dah dengarkan pandangan penonton MHI pagi ini bagaimana mereka sendiri tafsirkan tentang keperluan kehendak. Dalam usaha kita nak merancang ataupun merangka bajet peribadi ini, saya percaya setiap daripada kita kena tahu tentang situasi kewangan kita. Apakah mungkin yang boleh kita berikan penjelasan kepada penonton yang menonton ketika ini, Doktor, berkenaan dengan merangka bajet peribadi ini yang membabitkan soal keperluan dan juga kehendak. Silakan. Okey, baik Rina. Sejujurnya saya bersetuju dengan kesemua pandangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia tadi. Okey, pertama sekali bagi memenuhi kelangsungan hidup seperti yang dikatakan oleh abang itu tadi, kita memerlukan 4 keperluan asas iaitu air, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala keperluan penting lain pula adalah pengangkutan, sama ada pengangkutan awam atau kenderaan sendiri, petrol dan gas, elektrik, internet, telefon, pendidikan, belanja perubatan dan juga penjagaan kesihatan. Baik. Okey. Manakala kehendak pula adalah sesuatu yang membantu anda untuk hidup selesa. Anda boleh hidup tanpa mereka, tetapi anda akan lebih menikmati hidup dan merasa lebih seronok apabila memilikinya. Sebagai contoh, makan adalah satu keperluan untuk hidup. Tetapi makan di luar setiap hari ataupun kita makan makanan segera 5 kali seminggu contohnya atau kerap kali makan di restoran mewah adalah kehendak. Ataupun macam ada saudari itu kata telefon pintar, memang ia merupakan satu keperluan pada masa kini. Betul. Tetapi menukar telefon pintar setiap kali keluarnya edisi baru ataupun sanggup berbelanjakan beribu-ribu ringgit demi memakai telefon berjenama tertentu, itu adalah kehendak. Dan juga internet. Internet pun sekarang saya boleh katakan adalah satu keperluan. Tetapi melanggani streaming service, saya tidak mahu menyebut jenama, ataupun perkhidmatan penstreaman bagi menonton siri drama dan filem, itu adalah kehendak. Baik. Baik, ya. Okey, itu kita dapat tafsirkan bagaimana seseorang itu boleh membezakan keperluan dan kehendak, ya Doktor. Tetapi bila kita bercakap untuk kita teruskan, bak kata Doktor tadi, nak meneruskan kelangsungan hidup ini pada tahun 2023, kita nak kewangan kita ini tersusun cantik dan juga teratur. Tetapi kita harus sedar dengan tangga gaji yang kita ada ini, ada perkara yang perlu kita bahagikan untuk pelbagai komitmen. Doktor, persoalannya bagi tahun 2023 ini pasti ada dalam kalangan kita yang merasakan tahun depan mungkin nak tambah ataupun nak membeli aset seperti rumah, kereta dan sebagainya. Adakah situasi yang diramalkan dunia bahawa ekonomi dijangka akan lebih mencabar ini adalah masa yang sesuai untuk kita menambahkan komitmen? Doktor. Okey, baik. Sebelum saya menjawab persoalan ini, saya jelaskan dulu apa itu aset. Dalam konteks individu, aset adalah tunai di tangan, simpanan, rumah, emas dan juga hartanah. Manakala saya mahu membetulkan persepsi orang ramai, motor ataupun kereta bukan aset. Ia adalah liability kerana sifat mereka mengalami susut nilai. Ya, betul. Okey, jadi seperti yang Rina katakan tadi ekonomi Malaysia dijangka bertumbuh secara sederhana pada 2023 dan ura-ura mengatakan OPR dijangka akan naik lagi. Dan saya melihat kepada trend kadar OPR dari tahun 2004 sehingga 2022 dan kadar OPR tertinggi yang pernah dicatatkan adalah 3.5% pada tahun in between 2006 2008. Jadi tidak mustahil OPR boleh naik lagi dan kita harus faham turun naik OPR ini adalah perkara biasa kerana ini adalah dasar monetary bagi memastikan inflasi kekal rendah dan stabil.
yang menyokong pertumbuhan ekonomi. Okey, berbalik kepada persoalan tadi. Anda boleh menambah aset berisiko rendah seperti simpanan tetap ataupun fixed deposit dan juga emas. Emas ini adalah lebih baik jika kita dapat menyimpan emas fizikal seperti barang kemas kepada wanita yang sukakan barang kemas, shilling emas dan juga jongkong emas. Tetapi mesti ingat ini adalah pelaburan jangka panjang kerana harga mungkin meningkat, harga emas mungkin meningkat lagi di masa hadapan. Saya masih teringat kata-kata ibu saya kata, ada duit gaji, cubalah beli barang kemas. Sesak-sesak boleh gadai. Jadi itulah fungsinya emas. Cumanya kelemahan menyimpan emas fizikal adalah berisiko untuk dicuri, tidak pasti ketulinannya, especially kalau kita beli daripada ejen-ejen dan tidak memperolehi pulangan faedah. Alternatif lain adalah dengan membuka akaun emas di bank yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Berkenaan dengan pinjaman pula, kalau boleh, elakkanlah dari membuat pinjaman tidak perlu seperti pinjaman peribadi untuk melancong ke luar negara. Itu adalah kehendak. Pinjaman peribadi untuk mengubah suai rumah, pinjaman peribadi untuk membeli aksesori kereta tambahan serta pinjaman peribadi untuk hobi. Dan saya ingin memaklumkan bahawa pinjaman peribadi ini dan rumah, mereka kadar faedahnya adalah bersifat apungan. Betul. Ataupun tidak tetap. Yang itu rakyat Malaysia harus faham. Jadi kalau bermula Ogos 2022, Bank Negara memperkenalkan kadar asas standard iaitu Standardized Base Rate bagi menggantikan kadar asas yang mana kadar ini berubah mengikut perubahan pada OPR. Jika OPR naik, kadar asas standard akan naik, kos pinjaman akan naik, maka ansuran bulanan pinjaman akan naik. Jadi nasihat saya, sebelum membuat keputusan membuat pinjaman, tanya dulu pihak bank. Kadar faedah ini adalah jenis apa? Jenis floating rate ke fixed rate ke? Kerana kalau floating rate iaitu kadar faedah terapung, anda boleh jangkakan ansuran bulanan akan meningkat jika OPR meningkat. Jadi doktor, kita boleh tangguhkan dulu kalau nak menambahkan komitmen ataupun membeli aset ya? Okey, doktor, kalau doktor sentuh tadi tentang simpanan jangka panjang, pelaburan dan sebagainya, itu satu hal. Tetapi kalau kita melihat simpanan untuk kecemasan dan sebagainya, ini adalah satu perkara lumrah. Bila kita lihat seseorang itu mungkin mengalami dilema dari segi komitmen yang perlu ditanggung, maksudnya hutang, dan dalam masa yang sama juga mempunyai alasan bahawa tak ada lagi wang untuk disimpan. Ini juga satu, saya kira, permasalahan yang berlaku dalam kalangan kita, doktor. Cuba untuk ada simpanan tetapi kerana cost of living yang tinggi, gajinya juga yang rendah ini menyebabkan akhirnya setelah dicongak, dibahagikan untuk setiap perbelanjaan dan juga komitmen, tak ada wang simpanan. Secara ringkas, doktor. Okey. Jadi kalau boleh ya, kita peruntukkan 5 hingga 10% daripada gaji yang diterima tu untuk dana kecemasan, simpanan. Kalau sedikit lama-lama menjadi bukit. Cuba agihkan dulu daripada gaji bersih dalam bentuk simpanan dan lebihan gaji itu barulah dibelanjakan untuk perbelanjaan yang lain. Baik. Okey, itu secara jelasnya seperti apa yang diterangkan oleh doktor, kita kena ada dana kecemasan. Walau apa pun jadi kena peruntukkan terlebih dahulu ya doktor. Ya, dan pastinya kalau mereka yang mungkin ada rezeki lebih tu boleh ada simpanan jangka panjang dan juga elakkan pinjaman peribadi. Secara asasnya kita tahu ini fokus utama yang perlu diberi penekanan dalam usaha kita merangka bajet 2023. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Azira Abdul Aziz, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan untuk perkongsian yang saya kira walaupun ringkas padat tetapi maklumatnya sampai, ilmu itu kita ada untuk sama-sama kita bawa bagi merencanakan bajet peribadi 2023. Terima kasih kembali doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu tadi moga-moga ia mendapatkan sedikit maklumat ringkas kepada anda. Untuk anda sekarang dah boleh rencana, dah boleh buat list apa yang perlu diutamakan, apa pula yang perlu ditangguhkan. Kita nak berehat seketika, kembali semula di Malaysia Hari Ini.
Assalamualaikum, selamat pagi dan di MHI seperti yang kita janjikan perkongsian kita pada pagi ini juga akan fokus kepada suatu insiden banjir yang melanda Taman Sri Muda Shah Alam pada Disember 2021, antara insiden terburuk yang telah berlaku di Shah Alam di mana lebih daripada 10 nyawa telah terkorban. Jadi kami dari MHI menyingkap semula keadaan penduduk-penduduk di Taman Sri Muda Shah Alam, bagaimana keadaan mereka setahun selepas insiden ini melanda. Kita saksikan. Bagai igawan ngeri, bencana banjir besar yang melanda Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam masih lagi segar dalam ingatan masyarakat. Meski 1 tahun sudah berlalu, namun tragedi Disember 2021 yang mengorbankan lebih 10 nyawa serta kerosakan harta benda kekal menjadi titik hitam yang sukar dilupakan. Setiap kali hujan lebat melanda kawasan itu, perasaan trauma dan takut menghantui penduduk kerana bimbang peristiwa sama mungkin berulang. Sehingga ke hari ini, masih ada bangkai kereta terbiar yang belum dibaiki serta kesan banjir yang jelas kelihatan pada dinding rumah. Malah ada antara mereka yang langsung tidak membaiki kerosakan tersebut bagi mengelak daripada berhadapan kerugian yang lebih besar. Naramjit Singh 60 tahun, antara mangsa yang teruk terjejas akibat banjir yang melanda di sini. Mengimbas kembali kenangan pahit itu, hujan lebat yang berterusan menyebabkan paras air naik mendadak sehingga menenggelamkan tingkat bawah rumah. Naramjit dan isteri serta 2 anaknya terpaksa melarikan diri ke tingkat 2 dan terperangkap selama 3 hari sebelum diselamatkan pihak bomba. Dapur semua kira dah habis dah. Kita tak bawa pun apa-apa naik atas kan. Tak sangka air akan naik macam itu. Sebab biasa hari kebiasaan dia air dia naik sampai lutut je, lepas tu dia surut balik. Makan tak ada, minum tak ada, So dengan apa yang ada je, bekas-bekas sedikit yang anak-anak simpan ke atas kan, macam biskut ke itu, kita buat ration je lah. Dalam sehari tu makan berapa, lepas tu minuman air tangki je lah yang ada ke atas, air tangki je. Yang kita ada handphone itu pun, handphone kita kena off on. Sebab bila kita nak hantar mesej pada keluarga je, kita on handphone. Mengatakan semua selamat, kita okey, lepas tu off balik. Kalau tidak banyak lagi mesej masuk kan. So kita try conserve dia punya bateri lah. Enggan berputih mata jika bencana banjir besar kembali. Pesara ini lebih selesa untuk hidup bersederhana tanpa kelengkapan perabot yang mewah dan mahal. Dia juga belum bersedia untuk mengecat semula dinding rumah yang terhakis kerana melibatkan kos perbelanjaan yang tinggi. Tak selesa lah. Sebab kita pun buat apa yang ada je lah. Banjir itu dah belanja habis banyak. Bukan rumah belum buat lagi, tapi belanja habis repair kereta, repair sekeliling semua, dah belanja banyak. Kalau lagi sekali kena, susah lah. So sebab itu kita biarkan tengok keadaan macam mana dengan kerja-kerja pembaikan yang diorang tengah buat kan. Kena biasakan diri sampailah ada penyelesaian untuk banjir inilah. Nasib yang sama turut menimpa seorang pengusaha bengkel, Rahim Sumidin. Bengkel motor miliknya yang sudah beroperasi sejak 2007 terpaksa ditutup sementara akibat ditenggelami limpahan air banjir. Insiden itu merosakkan hampir keseluruhan alat ganti motosikal termasuk perkakas pejabat yang dianggarkan bernilai RM60,000. Lelaki berusia 47 tahun ini terpaksa mengeluarkan modal bagi membeli stok alat ganti baru kerana kebanyakan rosak dan berkarat, oleh itu perlu dibuang. Manakala alat ganti yang masih elok dicuci sebelum dijual kepada pelanggan dengan harga lebih murah. Untuk bangun balik, kita terpaksa masuk barang-barang barulah. Lepas tu yang lama-lama, yang barang yang boleh pakai, kita jual balik pada harga yang murah dan
boleh pulang balik kita punya modal sikit, walaupun sikit kita jual jugalah daripada kita buang. Ada yang terpaksa buang, tak boleh jual lagi lah, memang jual habis buruk je lah. Ikutkan memang tak berbaloi lah, tapi benda tu dah terjadi kan, kita tak boleh buat apa. Tak nak terpaksa kita jual juga dengan harga yang murah. Kalau kita jual harga biasa, siapa nak kan, dah kena air banjir semua kan. Pengalaman banjir besar yang berlaku menyebabkan kebanyakan penduduk lebih berjaga-jaga serta sentiasa bersiap sedia, terutama pada hujung tahun. Pihak berkuasa tempatan juga menggerakkan inisiatif bagi mengurangkan risiko bah besar, terutama di kawasan pintu kunci air di Taman Seri Muda yang menjadi faktor utama kepada kejadian buruk yang lalu. Sistem yang direka bagi mengawal lebihan air gagal berfungsi dengan baik selain kerosakan pada salah satu pam dan menyebabkan air melimpah dan bertakung ke kawasan taman. Kini sistem tersebut sudah dibaik pulih, manakala satu lagi pam tambahan turut diletakkan bersebelahan dua pam lama. Bukan itu sahaja, kerja pembaikan dan pengukuhan ban di sekitar tebing Sungai Klang juga turut dijalankan supaya paras air sungai kekal pada tahap yang selamat. Selain daripada kerja penyelenggaraan di pintu kunci air Taman Seri Muda, ini juga adalah projek terbaru yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri untuk membantu mendalamkan Sungai Klang supaya isi padu air sungai yang dapat ditampung bertambah lebih banyak, terutama jika berlakunya pertembungan air pasang laut dan juga hujan lebat. Dan jika anda boleh lihat, di pelampung berwarna oranye itu sebenarnya terkandung paip yang membawa hasil tanah ataupun lumpur yang dikorek ke bahagian atas supaya sisa-sisa tersebut tidak kembali ke dalam sungai sekiranya dibawa hujan lebat. Zainal Hatif Ahmad Tajuddin, 55 tahun, antara individu yang bertanggungjawab untuk membuat pantauan terhadap segala usaha pihak berwajib dalam menangani isu ini. Sebagai pengerusi Persatuan Penduduk Taman Seri Muda, dia menjalankan tugas tanpa mengharapkan sebarang pengiktirafan. Apa yang penting, solusi serta jalan penyelesaian yang terbaik dapat dilaksanakan supaya tidak melalui episod duka itu buat kali kedua. Risau, rasa takut, rasa fobia, terutama sekali apabila berlakunya hujan lebat berterusan. So selama 2 atau 3 jam, so kita nampak air mula naik. Itu sebenarnya yang agak menakut dan merisaukan saya sehinggalah hari ini. Saya rasa saya terpanggil untuk nak bagikan informasi, nak salurkan informasi kepada penduduk tempat saya ni supaya semua lebih peka dan lebih bersedia. Sekiranya berlakulah air pasang, air naik tinggi, jadi penduduk dalam keadaan siap siaga selalu. Bencana alam seperti bah besar boleh berlaku tanpa diduga. Namun dengan semangat permuafakatan dan kerjasama antara penduduk, sedikit sebanyak menyumbang kepada langkah strategik dan berkesan bagi mencegah banjir demi kebaikan semua pihak. Terima kasih kerana bersama kita di Malaysia hari ini. Dan pada pagi ini kita nak cerita tentang masjid. Untuk saya masjid ni dia bukan sekadar tempat kita beribadah, dan sekarang ni dia dah menjalani evolusi untuk menjadi pusat tumpuan komuniti setempat. Dan di sini saya nak ucapkan tahniah kepada Murtada Dakwah Center, dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof, iaitu pengarah urusan Murtada Dakwah Center atau Madan. Tapi hari ini dia jadi pendekar Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dah berperang kan pagi ni? Oh, dah sihat lah? Alhamdulillah sihat. Tapi ada agak takut sikitlah bila nampak orang bertengkolok pagi-pagi ni. Tapi betul saya nak ucapkan tahniah. Dan kita ni tinggal lebih sehari saja untuk kita menjangkau ke ambang 2023. Jadi apakah sasaran Ustaz untuk Murtada Dakwah Center 2023 ini? Okey, baik. Yang pertama, terima kasih kepada MHI dan semua rakan-rakan penonton TV3. Subhanallah. Alhamdulillah untuk perancangan kita, seperti sedia maklum, masjid kita
kita dah melebihi 60% dari persiapan dan kita berbaki sekitar 82 hari untuk kesiapan masjid untuk perasmian pada 1 Ramadan. Dan kita dah dapat confirmation pada minggu yang pertama Ramadan masjid dibuka itu Ustaz Muzamil Hasballah Bukhari daripada Indonesia yang akan jadi imam. Dan kita tengok dalam visual yang ditunjukkan itu adalah masjid. Alhamdulillah dalam tempoh 8 bulan Nas kita mempersiapkan sampai ke peringkat inilah, dan insyaAllah minggu depan kita akan naikkan bumbung dan hotel di bawah masjid itu pun dah hampir disiapkan. Sebab masjid kita special, ada hotel, ada 24 katil untuk orang bermusafir secara percuma. Kita ada bilik pengurusan jenazah juga secara percuma yang dah uruskan lebih 2,000 jenazah untuk tempoh sekarang dalam setahun lebih. Jadi tak siap pusat jenazah pun dah urus jenazah. Jadi insyaAllah pada saya insyaAllah sangat memberi manfaat lah untuk orang ramai. Dan rumah kucing kita dah mencecah 100 ekor kucing yang kita stray cat yang kita jaga, yang ada nurse, ada doktor yang mengambil berat lah tentang kucing-kucing kita insyaAllah. Alhamdulillah, pelbagai fasiliti yang diwujudkan di Murtada Dakwah Center. Tahniah saya ucapkan. Tapi dengan kepelbagaian fasiliti yang kita nampak ni, mampukah Masjid Madad menjadi salah satu orang kata produk pelancongan Islam baru? Oh, ini saya suka. Jadi pendapat Ustaz, silakan. Baik, yang pertama masjid ini saya rasa yang pertamalah di Malaysia kita bawa konsep 24 jam. Sebab kita kata sebenarnya di dunia dah ada Masjid Nabawi kan. Kalau nak pergi, kita pergi Mekah, Madinah, kita boleh pergi masjid itu 24 jam 24 akses. jam, betul. Dan ada orang tanya, Ustaz, macam mana isu keselamatan? Kedai serba neka, kedai nasi kandang buka 24 jam tak ada pun kena colek tengah malam kan. Jadi isu dia adalah kita buat dulu. Kita ada 6,348 masjid di seluruh Malaysia. Bayangkan kalau semua dibuka 24 jam, benda itu sangat memberi manfaat kepada orang ramai. Kadang-kadang kita travel kan tengah-tengah malam pukul 1-2 pagi, anak berak nak kencing tak boleh, tak ada tempat nak singgah. Kan, nak tidur tepi jalan takut kena samun kan dan sebagainya. Maka benda ni kita nampak kecil pada sudut pelaksanaan, tapi percayalah dari segi execution yang sangat bermanfaat. Dan bukan sekadar masjid kita buat kerjasama dengan Persatuan Falak Selangor. Kita membina dengan fasiliti itu memanfaatkan ilmu falak dari pembinaan masjid. Jadi dia ada waktu solat yang akan ada cahaya matahari yang akan masuk ke dalam masjid menandakan masuknya waktu solat. Jadi orang boleh ternanti-nanti how accurate ilmu falak ini dari segi ketepatan masuknya waktu. Sebab hari itu di beberapa tempat kan terazan awal, naya Pak Karim, berapa ramai orang yang dah terbuka puasa dan perlu khutbah balik. Jadi benda-benda itu kita nak elak. Sebab tu kita bukan sekadar nak membangunkan masjid yang 24 jam, dalamnya siap ada playground kanak-kanak. So mak ayah sembahyang di depan, anak-anak macam Kidzania di belakang itu ada ruang yang boleh nampak mak ayah dia solat. Jadi tak susah hati lagi. Budak-budak ni kadang buah lari tarik kain untuk imam ke apa jenuh kita. Jadi benda-benda tu kita cuba elak dan kita nak jagalah insya-Allah. Alhamdulillah. Nak marah pula kita berat hati nak marah pula dengan anak-anak kita kan. Jadi sebut tentang fasiliti, saya pun tertarik hati nak jadi hub tumpuan untuk komuniti kan. Macam mana dengan fasiliti sukan? Ada tak fasiliti sukan? Okey, baik. Alhamdulillah kita hari ini kita akan ada himpunan pendekar Malaysia. Jadi saya ni pendekar Cak Ayam lah. Yang betul-betul pendekarnya insya-Allah akan ada di Murtada Dakwah Center pada selepas Jumaat nanti. Kita tengok ada Jufri Jamari, juara dunia silat kita. Kita ada Yusuf Azmi dan kita ada beberapa pemenang pingat emas dalam sukan silat itu sendiri. Dan lebih 20 persatuan silat di Malaysia berhimpun untuk kita satukan. Kita perlukan perpaduan daripada pendekar-pendekar. Tak boleh duk bawa mazhab masing-masing dah, kena bersatu untuk akhir zaman insya-Allah. Dan keesokan hari akan ada memanah peringkat kebangsaan. Lebih daripada 500 peserta akan berkampung di Murtada Dakwah Center. Dan alhamdulillah insya-Allah kita akan merasmikan akademi memanah di Madad. Tuan-tuan bayar RM1 main sampai muntah. Main sampai muntah. Tuan-tuan takkan jumpa lah. Pilih travel planet Pluto pun insya-Allah tak jumpa dah. Harga RM1 yang tuan-tuan dapat main memanah. Dan kita akan ajar kaedah memanah dengan traditional bow ni. Dan insya-Allah kita akan buka pusat berkuda. Dan semua pelajar-pelajar tahfiz kami ada lesen scuba. Habis 30 juzuk mereka akan belajar scuba. Kalau tanya kenapa Ustaz budak-budak tahfiz belajar scuba? Kerana the moment dia belajar scuba, automatik dia boleh berenang. Betul. Jadi sebab tu saya sendiri pun sangat menekankan dalam soal 3 sukan teras ini, memanah, berkuda dan berenang. Betul. Kan? Jadi inilah sukan yang Imam Suyuti sebut ada 70 hadis berkaitan sukan-sukan insya-Allah. Dan dihidupkan, terutamanya anda dapat
merasai pengalaman ini di Madah Sunnah Fest yang bermula hari ini. Ya, bermula hari ini. InsyaAllah selepas Jumaat. Pagi ni dah ada, tuan-tuan pergi. Siapa yang nak belajar-belajar, tengok memanah, dia orang dah mulakan perjalanan. Pergilah belajar, jangan buat koman sangat, insyaAllah. Jadi, mungkin pesanan terakhir kepada penonton kita, macam mana mereka di luar sana yang mahu mengejar saham akhirat bersama Madat. Baik, penghujung tahun 2022 ni, jomlah kita menutup dengan sedikit kebaikan yang kita boleh buat. Bukan bererti kita tak baik, tapi kita jadi yang lebih baik. Saya pun nak tumpang pahala apa yang dibuat oleh pihak Madat sebagai jurucakap mereka. Jadi kita boleh menyumbang pada madatcenter.com, boleh pada website dan nombor akaun yang tertera. Saya tahu tuan-tuan kadang-kadang dia kata, Ustaz, kami duit tak ada dah. Ni ujung-ujung ni baru beli puluk dakak, baru beli barang macam benda ni. Jadi tuan-tuan boleh buat secara auto debit. Kita buat kempen wakaf buat bayar Nas, RM1,000. Tapi RM1,000 tak ada, tak apa. RM100 pun boleh, RM10 boleh, RM1 pun tak apa. Tak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan tolong doa agar dimudahkan urusan. Atau sebarkan, kita ada grup Tom Yam, grup jual Tupperware, macam-macam grup ni. Sebar-sebarkan agar mesej itu berpanjangan, insya-Allah. Dan siapa yang menyumbang Nas pagi ni, insya-Allah kita ada 48 e-book yang akan diberikan secara percuma. Wah, kira 48 buku ni baca berguling-guling pun tak habis. Sebab banyak tuan-tuan. 48 buku, kita ada buku tentang diet pemakanan Rasulullah, cara menghafal Quran dengan mudah, cara nak merawat sihir. Ada 2 buku yang telah kita siapkan, biadata Rasulullah. Tuan-tuan tengoklah, ada 48 buku, saya pun tak larang abang. Yang pasti tuan-tuan tak perlu menyumbang pun, jangan risau. Tuan-tuan boleh ambil cara percuma. Duit tak ada langsung, ambil free pun tak apa. Pada saya, we are giving apa yang kami mampu, dan tuan-tuan jomlah kita bersama-sama dengan madatcenter.com. Kita bukan sekadar membangunkan masjid, kita nak membangunkan ummah dengan satu hub center yang insya-Allah bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk Madat Sunnah Fest 2022. Hadir jangan tak hadir. Dan sekarang kita bersama dengan Rina kita. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada pendekar Muhammad Yaakob Yusra kita. Assalamualaikum Ustaz. Ambil berkat sikit di pagi hari. Dan kita kembali bersama dengan Rina Hazrina Kasim. Silakan. Baik, terima kasih Naz. Okey, ini sebenarnya ada banyak perkara yang saya nak kongsikan di Dada Akhbar hari ini. Tapi ini yang paling penting, iaitu tambang bas sekolah naik hingga RM300 sebulan. Wow, tingginya RM300 sebulan untuk seorang anak. Naz, bayangkan kalau ada 2-3 orang anak, berapa pula tambang yang perlu dibayar setiap bulan. Dan menurut kepada ibu bapa yang tinggal di Pulau Pinang ini, ada dalam kalangan mereka yang tak boleh, tak mampu untuk membayar dan terpaksa menghentikan perkhidmatan bas sekolah ini. Hantar anak sendiri. Kesian. Tapi itulah dia. Perkara ini perlu diteliti dengan lebih mendalam lagi. Tepat sekali. Dan berkaitan juga dengan topik yang Rina bahaskan pada awal pagi tadi, iaitu bajet. Macam mana kita nak catur pembelajaran kita, apa keperluan, apakah kehendak. Harap-harap kita dapat cakna akan maksud sebenar ini untuk kita menghayati 2023. Jadi apa lagi yang menarik pada untuk MHI pada keesokan harinya? 31 Disember. 31 Disember, hari terakhir kita nak mengimbau suka duka tahun 2022. Saya pasti ada suka, ada duka, tapi kita fokus kepada yang positif, insya-Allah. Semoga anda bersama-sama kita esok hari. Assalamualaikum semua. Selamat hujung minggu. Bye.